Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummiyyin nur wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa kullama ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din waj'alna minal mukhlasin al-mukhlisin amma ba'd. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulakan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, maka insya-Allah lah kita sama-sama memulakannya dengan bacaan Ummul Kitab dan juga 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi, dengan niat pertama sekali semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita akidah yang benar, niat yang benar, ilmu yang benar, amal yang benar, adab yang benar, akhlak yang benar, taubat yang benar, cinta yang benar, guru yang benar, sahabat yang benar, serta jalan agama yang benar. Dan dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada segala wabak dan balak dan ghalak dan fahsyak dan munkar, ma zahara minha wa ma batan. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa meletakkan kita di dalam keafiatan dan pemeliharaan yang sempurna pada diri kita, agama kita, akhirat kita, ibu bapa kita, anak isteri kita, tubuh badan kita, jiwa rohani dan pemikiran kita, dan seluruh kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saat kita yang paling indah di atas muka bumi ini adalah saat di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Maka moga-mogalah kita dapat dicabut, nyawa kita ni dapat dicabut dengan sebaik-baik keadaan, sempurna Islam, iman dan ihsan, dan dengan bertaubat daripada segala dosa dan kasih dan rahmat kepada seluruh orang-orang beriman, dan cinta yang memuncak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perjalanan dan perhentian kita di alam akhirat kelak. Moga-moga dapatlah kita pergi ke alam akhirat dengan penuh kerehatan, ketenangan dan kebahagiaan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala mahukan bagi dirinya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kefahaman, keilmuan dan kebijaksanaan dalam agama, insya-Allah. Amma ba'd. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada tuan pengerusi ahli karya di atas kesudian menjemput ataupun mengundanglah saya untuk ke masjid tuan-tuan dan yang dimuliakan Allah SWT. Dan ini adalah hari pertama saya datang ke Melaka. Ya. Pagi tadi di Masjid Ar-Rashidin, sedikit diskusi ataupun perbincangan berkenaan dengan ahli sunnah wal jamaah bersama dengan guru-guru ta'mir. Dan pada malam ini bersama dengan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tajuk yang diamanahkan kepada saya untuk saya sedikit berkongsi dengan tuan-tuan pada malam ini disebut amalan sedikit pahala berganda. Amalan sedikit pahala berganda. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang di antara sifat Allah Subhanahu wa taala ni sifatnya Al-Karim. Al-Karim. Pernah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau aku tahu malam tu malam Lailatul Qadar, maka apakah yang patut aku minta?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar, sebutlah Allahumma innaka afuwun. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi dalam riwayat Imam Tirmizi, bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang terbaik sepanjang tahun, iaitu malam Lailatul Qadar, maka kita berdoa dengan nama Allah Karim. Allahumma innaka afuwun karim. Jadi saya tak cadang nak ulas makna afu kat sini, tapi nak ulas makna karim. Makna karim ni adalah sebahagian ulama mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada para hamba-Nya ganjaran, balasan yang lebih daripada apa yang hamba-Nya layak. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Karim. Jadi kalau kita kata orang tu orang yang karim, maknanya dia dermawan. Dia memberi gaji lebih daripada apa yang patut diterima oleh pekerjanya. Jadi kalau gaji pekerjanya 1,000, tapi dia bagi gaji 5,000. Itu karim. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni sifatnya karim. Sebagian ulama mengatakan maksud karim itu Allah memberi ganjaran yang banyak dengan amalan yang sedikit. Jadi sesuailah dengan tajuk kita pada malam ini. Amalan sedikit, pahala berganda. Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya karim. Begitu banyak amalan yang ringan di lidah kita, ringan pada tubuh badan kita, tetapi ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu kekal, berpanjangan selama-lamanya, luar biasa, lebih berat daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Jadi jangan kita merasa Allah itu, ataupun jangan kita merasakan Allah itu
tidak mampu, ataupun Allah SWT itu kedekut, ataupun Allah SWT itu tidak pemurah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, orang yang terakhir masuk ke neraka, yang disebut dalam hadis itu lam ya'mal khairan qat. Satu orang yang terakhir masuk dalam neraka. Kita pun tahu neraka ni ada 7 darakat, ada 7 tingkatan. Tingkatan yang paling atas sekali Jahannam. Jahannam ni maksudnya telaga yang dalam. Itu dalam bahasa Arab, Jahannam tu maksudnya telaga yang dalam. Itu neraka paling atas. Yang neraka paling bawah, neraka untuk orang munafik, neraka hawiyah. Neraka paling atas ni, Jahannam ni, akan ada sebahagian orang mukmin yang masuk ke dalamnya. Nanti bila dah diazab di neraka Jahannam, kemudian sebelum masuk ke syurga dibawa ke Nahrul Hayah, sungai kehidupan, kemudian tumbuh badannya itu, kemudian barulah dimasukkan ke dalam syurga. Mereka di kalangan ahli syurga dikenali sebagai Jahannamiyun, ex api neraka Jahannam. Jadi ahli-ahli syurga yang terpaksa masuk neraka dahulu, kemudian baru masuk syurga, namanya di kalangan ahli syurga Jahannamiyun, ex api neraka. Dalam hadis tersebut, Rasulullah sebut satu orang ni lam ya'mal khairan qat. Tak pernah buat satu kebaikan pun. Cuma dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Allah Subhanahu wa taala akan beri dia 10 kali ganda syurga. Allah kata minta sampai 10 kali dia minta. Allah kata apa yang kamu minta ni, dan aku bagi 10 kali ganda lagi. Yang ulama kata orang yang terakhir masuk ke syurga, yang tak pernah buat satu kebaikan pun tapi ada iman, Allah bagi dia syurga yang 10 kali ganda daripada dunia. Allah itu Maha Karim. Orang yang terakhir masuk syurga dalam hadis Tirmizi, orang itu yang terakhir masuk syurga, Allah bagi dia apa? Allah bagi dia 72 orang isteri, dan Allah bagi dia 10,000 orang khadam. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi dia satu kubah yang besar daripada Syam sampai ke Yaman ataupun sampai ke Hijaz. Allah bagi kepada orang yang terakhir masuk ke syurga. Orang yang lam ya'mal khairan qat, tak buat satu kebaikan tapi ada iman. Itu pun syurga yang Allah bagi dia luar biasa. 10,000 orang hamba, abdi, ataupun 10,000 orang wildan, budak-budak yang berkhidmat, kemudian 72 orang isteri, dan satu kubah yang sangat besar. Nak cerita kubah ni sebab tu ulama buat kubah dekat masjid, ulama buat kubah dekat kubur Rasulullah, ulama buat kubah dekat kubur-kubur para ulama. Kerana apa? Kubah ni binaan syurga. Dan kalau sempat lah, tapi tak sempat malam ni nak terangkan tentang kubah, kenapa ulama buat kubah, tak apa. Cuma yang nak diterangkan malam ni ialah jangan kita rasa mustahil kan, jangan kita rasa Allah tidak berkuasa dan tidak mampu untuk memberi ganjaran kepada seseorang dengan ganjaran yang luar biasa walaupun amalannya sangat sedikit. Bahkan orang yang beriman itu, ulama kata, kalau kamu beriman, kamu terbuka bagi setiap kurniaan Allah. Sebab tu kita akidah ahli sunnah wal jamaah, kalau ada orang beriman mati meninggal dunia, apa akidah kita? Kalau Allah nak mengampunkannya, Allah berhak mengampunkannya. Dan kalau Allah nak mengazabnya, maka Allah akan mengazabnya, kemudian Allah akan memasukkannya ke dalam syurga, dan Allah tidak akan kekalkan dia dalam api neraka. Kerana apa? Kerana semua orang beriman itu, walaupun sebesar zarrah. Zarrah ni apa? Zarrah ni bukan atom. Itu bahasa moden, bahasa klasik. Zarrah ni semut hitam yang paling kecil, ataupun debu yang paling halus yang ada di udara. Itu zarrah. Jadi orang yang ada iman seberat zarrah pun, sebesar semut ataupun sebesar debu yang berterbangan di udara pun, Allah tetap akan bagi dia masuk ke syurga. Sebab itulah para ulama mengatakan bahawa semua orang beriman, teruk macam mana pun amalan dia, kalau iman dia sah, maka dia adalah kekasih Allah. Buktinya, semua orang beriman akan masuk ke syurga Allah. Jadi sebab tu kita kena kasih semua beriman. Walaupun dia ahli maksiat sekalipun, kita kena kasih diri dia, benci amalan dia. Sebab tu kita sesama orang beriman macam adik-beradik. Innamal mu'minuna
ikhwah. Teruk macam mana pun adik-beradik, tetap adik-beradik kita. Teruk macam mana pun adik-beradik, tetap adik-beradik kita. Teruk macam mana pun anak, tetap anak kita. Kalau dia buat buruk, yang kita benci amalannya. Tetapi dirinya sangat kita kasihi. Dia adik kita, dia anak kita. Begitulah pandangan orang beriman sesama orang beriman. Kerana Allah SWT mempersaudarakan kita, maka kita tahu orang beriman ni semuanya adalah kekasih Allah. Kerana Allah tidak akan kekalkan dia dalam api neraka kalau dosa dia sebanyak mana pun. Jadi iman yang sekecil itu pun Allah bagi nikmat syurga yang berganda-ganda. Dengan iman, Allah kekalkan seseorang itu dalam syurga. Dia pasti dia tak akan kekal dalam api neraka kalau dimasukkan itu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berkuasa mampu mengurniakan seseorang dengan amalan yang sangat kecil tetapi ganjaran yang sangat besar. Antaranya amalan yang luar biasa tuan-tuan, amalan rahmat. Banyak hadis yang kita baca. Ada orang yang masuk ke syurga Allah walaupun dia seorang pelacur, walaupun dia seorang ahli maksiat, tetapi dia rahmat kepada seekor anjing. Dia rahmat kepada seekor anjing. Dia turun minum air dalam telaga, dia naik tengok ada anjing yang sedang kehausan hampir mati, dia turun ambil kasut dia, kemudian dia bagi anjing tersebut. Rasulullah SAW kata, dengan amalan tersebut Allah masukkan dia ke dalam syurga. Amalan rahmat, walaupun kecil tetapi sangat besar. Saya pun sedang menghimpunkan hadis-hadis rahmat. Satu orang perempuan yang miskin datang jumpa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Hadis sahih. Minta makanan. Sayyidina Aisyah ada 3 biji tamar. Sayyidina Aisyah bagi kepada dia, anak dia dan anak dia. 2 anak perempuan dia. Kemudian anak perempuan dia makan dengan cepat. Makan. Bila dah habis makan tu, minta pula dengan tamar yang ada pada dia. Lalu dia sebagai seorang ibu, kasihnya kepada anak-anaknya. Apa dia buat? Dia ambil tamar yang Sayyidina Aisyah bagi itu, dia belah 2. Separuh dia bagi satu orang anak perempuan yang ini, satu lagi dia bagi anak perempuan yang lain. Maka kisah ini telah diberitahu oleh oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kata, dengan amalan itu Allah masukkan dia dalam syurga. Dengan hanya sedekah sebiji tamar, dengan membahagikan anak membahagikan sebiji tamar kepada 2 orang anaknya. Rasulullah kata, dengan amalan tersebut Allah masukkan dia ke dalam syurga. Dalam hadis yang lain Rasulullah kata, siapa yang mati meninggalkan anak-anak yang masih kecil, Allah SWT akan masukkan dia ke dalam syurga kerana rahmat anak tersebut kepada ayahnya. Jadi dengan amalan yang sangat sedikit tuan-tuan, Allah boleh bagi ganjaran yang sebesar-besarnya. Apatah lagi kalau beramal banyak. Duduk antara maghrib dengan isyak. Satu ketika dalam Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW lepas main maghrib, Rasulullah pun balik rumah. Para sahabat ada yang duduk di masjid, ada yang balik ke rumah. Kemudian Rasulullah SAW bergegas dengan segera datang semula ke masjid dan Rasulullah kata, abshiru. Terimalah berita gembira. Pintu langit sedang terbuka. Allah Subhanahu Wa Taala sedang berbangga dengan kalian. Allah berkata kepada para malaikat, lihatlah para hamba-Ku, setelah mereka mengerjakan satu solat fardu, mereka menunggu solat fardu yang lain. Dan dalam hadis, 40 hadis kemuliaan masjid, tuan-tuan boleh download daripada saya punya website penuntutilmu.com, ada books. Tuan-tuan yang duduk di antara maghrib dengan isyak ni mazhab Syafi'i dan 4 mazhab kata sunat muakkad. Kita mengimarahkan antara maghrib dengan isyak dengan ibadah. Tuan-tuan duduk dalam keadaan berwuduk begini tuan-tuan. Tuan-tuan akan sentiasa pertama mendapat doa para malaikat. Allahumma arhamhu waghfir lahu. Allahumma arhamhu waghfir lahu. Malaikat akan terus berdoa. Dan selama mana tuan-tuan duduk di masjid selepas solat fardu menunggu solat fardu yang lain, maka tuan-tuan akan dikira sentiasa dalam pahala bersolat. Jadi apatah lagi tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu ada pahalanya, doa para malaikat ada ganjarannya.
dapat pula pahala solat sunat, pahala solat yang sempurna, pahalanya. Jadi dengan hanya duduk dalam kuliah antara maghrib dan isyak sahaja, di situ sahaja pun dah ada begitu banyak kurniaan Allah. Tadi saya dengar Tuan Imam baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada ma wasi'ahu ilmullah. Ulama kata sekurang-kurangnya zikir itu digandakan 72,000 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kita tahulah asas agama kita. Nanti kita baca pahala la ilaha illallah. Lebih berat daripada 7 petal langit dan 7 petal bumi. Saya ada himpunkan juga hadis la ilaha illallah, insya-Allah siap nanti saya akan sebarkan. Jadi kenapa ulama kata digandakan sampai 72,000 kali? Sebab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin, pada setiap lirikan mata. Wa nafasin, dan setiap nafas. Jadi ulama buat anggaran macam ni. Nafas kita satu hari berapa? Kita ada 24 jam. Kira-kira satu nafas dalam satu jam, nafas kita dalam satu jam tu ada 1000 nafas. Maka sebab itulah disebut, kalau kita sebut fi kulli nafasin, pada setiap nafas satu hari ada 24,000, iaitu 24,000 kali. Sebab 1000 nafas dalam satu jam, darab 24,000 kali. Adapun lirikan mata, lamhah, disebut oleh para ulama ada 2,000 kali sejam. 2,000 kali sejam. Nafas 1,000 kali sejam, lirikan mata 2,000 kali sejam. Jadi kalau 2,000 kali sejam, 2,000 darab 24,000. Berapa tu tuan-tuan? 48,000. 48,000 campur 24,000, 72,000. Jadi sebab tu dari Tuan Imam kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada setiap lirikan mata dan setiap nafas yang diliputi oleh ilmu Allah. Ada ma wasi'ahu ilmullah. Ulama kata sekurang-kurangnya ini mengatakan bahawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 72,000 kali digandakan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya amalan yang sedikit pahalanya banyak ni terlalu banyak. Dan dalam masa yang pendek ini kita sedikitlah berkongsi amalan yang biasa kita lakukan. Jadi saya terima kasihlah kepada ustaz yang bagi tajuk ni. Saya pun menghimpunkan hadis berkenaan dengan amalan sedikit pahala berganda, tapi tak khusus kepada amalan harian. Jadi bila saya tengok sebahagian kitab menghimpunkan pahala sedikit amalan berganda, ada sebahagian amalan tu amalan tahunan, macam puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah memanglah pahalanya berganda. Menghapuskan 1 tahun, dosa setahun sebelum dan selepas. Puasa Ashura, menghapuskan dosa setahun yang selepas. Tapi itu amalan setahun sekali. Bagus juga, Alhamdulillah. Tapi mungkin insyaAllah yang buku yang akan disediakan pada masa akan datang ni menghimpunkan amalan harian. Yang memang kita duk buat tiap-tiap hari. Moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita taufik, insya-Allah. Baik. Maka itu sedikitlah mukadimah berkenaan dengan jangan kita mustahilkan pemberian Allah yang banyak pada amalan yang sedikit, terutamanya amalan yang dilakukan dengan adab, dengan kasih sayang, dengan cinta kepada Allah dan Rasul. 2 rakaat dengan penuh cinta pada Rasulullah dan Allah tak sama dengan 2 rakaat yang lalai, tak sama. Jadi amalan yang dilakukan dengan adab sempurna, ganjarannya lebih besar. Baik. Maka kita lihatlah sedikit tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Kita mulakan dengan waktu bangun pagi. Ya. Maka jangan ditinggalkan 2 rakaat qabliyah sebelum subuh. Kita pun tahu dalam mazhab Syafi'i, solat sunat rawatib adalah solat sunat yang paling afdal selepas solat fardu. Walaupun ada kaul yang mengatakan solat yang paling afdal selepas solat fardu itu solat witir. Tetapi kebanyakan ulama kita mazhab Syafi'i mengatakan solat sunat rawatib itu lebih afdal. Kerana solat sunat rawatib ini tu dipanggil ratibah. Iaitu dia adalah solat sunat sokongan atau pengikut bagi solat fardu. Dan khilaf kalangan ulama mazhab Syafi'i, solat sunat rawatib tu ada 12 atau 10 yang muakkad.
Jadi kalau yang 10 tu, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. Ini yang muakkad. 10. Kalau pandangan yang kata 12, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 sebelum lepas maghrib, 2 selepas isyak. Jadi ni yang disebut sebagai solat sunat muakkad. Rawatib yang muakkad, tetapi yang asyaddu ta'kidan adalah solat sunat qabliyah subuh. Sehingga kan sebagian ulama kata siapa yang meringan-ringankan solat ini, rosak adalahnya. Orang yang meringan-ringankan solat qabliyah subuh ni, orang yang tak bersungguh-sungguh dalam mengamalkan agama. Kerana Rasulullah tidak meninggalkan solat ini sama ada sakit ataupun dalam pemusafiran, Rasulullah tak tinggal. Baik. Maka an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim, kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajr. 2 rakaat sebelum subuh ataupun 2 rakaat fajar. Biasanya bila sebut fajar, ulama kata kebiasaannya merujuk kepada qabliyah subuh. Dan ulama kata ini pembuka solat. Penutup solat witir. Pembuka solat siang adalah solat qabliyah subuh. Penutupnya adalah witir, dan pada kedua-duanya kita disunatkan membaca qul ya ayyuhal kafirun dan 3 qul. Kalau di dalam qul qabliyah subuh ada 3 bacaan, tapi yang masyhur disunatkan baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Sebagian ulama tambah alam nasyrah dan alam tarakan. Kata Rasulullah, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar ataupun 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada dalamnya, seisinya. Bagi Rasulullah 2 rakaat subuh ni lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau solat fardu tak usah cerita dah. Kata satu orang ulama, kalau kamu baca hadis Rasulullah dan kamu baca azan dulu tuan-tuan. Azan dulu, sambung sikit lagi insya-Allah.
La ilaha illallah Allahumma salli ala alihi wa sahbihi tamhu salati wal fadilah wa syaraf wa darajat al-'aliyah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Astaghfirullah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung sedikit sahaja lagi. Dan saya akan cuba kongsi amalan-amalan yang biasa kita buat. Yang biasa kita buat tapi mungkin kita tak sedar pahalanya sangat besar. Jadi kita dah melihat tadi bahawa 2 rakaat fajar ini lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan dalam sebahagian riwayat Sahih Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat fajar ini ahabbu ilayya minan dunya jami'ah. Lebih aku cintai daripada dunia keseluruhannya. Yang jadi kata para ulama, kalau kamu nak kaya mudah je. Awal-awal pagi dah boleh jadi kaya, dah boleh. Maknanya siapa yang memulakan awal harinya dengan melakukan solat sunat qabliyah subuh, maka sesungguhnya dia adalah orang yang kaya pada hari itu. Sebab dia telah melakukan sesuatu perkara yang lebih besar dan lebih bernilai daripada seluruh dunia ini. Jadi jangan tinggal tuan-tuan, dan jangan kita lupa untuk tekankan perkara ini kepada ahli keluarga kita. Baik. Dalam masa yang singkat ni tuan-tuan, izinkan saya ambil masa sedikit. Mungkin saya target sekitar 8.55. Saya akan cuba berhenti insya-Allah. Dalam sekitar 15 minit lagi lah sekitarnya. Jadi saya akan kongsikan beberapa sedikit hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan beberapa amalan yang biasa kita lakukan dan pahalanya sangat besar. Baik. Jadi kalau cerita solat subuh berjemaah tak usah ceritalah. Maknanya seperti mana kata para ulama, siapa yang berwuduk di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, melakukan solat berjemaah, siapa yang melakukan ini bagi solat 5 waktu, sesungguhnya dia telah memenuhi seluruh harinya dengan ibadah. Kerana berwuduk sahaja amalan yang luar biasa. Kalau lepas wuduk kita baca doa, terbuka semua pintu syurga. Lepas tu kita berjalan, setiap langkah mengangkat darjat, menghapuskan dosa. Kalau bagi solat Jumaat, lagi dalam riwayat Imam Nasa'i, pahala setahun ibadah. Kemudian kalau kita solat berjemaah subuh contohnya, lebih baik daripada qiyam mulai sepanjang malam. Lepas tu pahala amin sahaja dah, amin bersama iman sahaja dah dihapuskan dosa. Dan macam-macam lagi sahaja amalan. Maknanya siapa yang berwuduk di rumah, berjalan ataupun menuju ke masjid dan lakukan solat berjemaah, ini sebenarnya amalan yang luar biasa. Bahkan kata satu orang ulama hadis, Syekh Farid Al-Baji, kata beliau, siapa yang mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mendapati satu amalan yang lebih banyak menggugurkan dan menghapuskan dosa sehancur-hancurnya lebih daripada berwuduk dan bersolat. Berwuduk dan bersolat, ini amalan yang sangat luar biasa. Baik. Kita selepas solat, kita biasa baca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apakah fadilatnya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nukilan daripada Imam Tabarani, Anil Bara' bin Azib, daripada Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala dubura kulli salatin, siapa yang mengucapkan setiap akhir selepas setiap solat, astaghfirullahal ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
ataupun boleh juga baca dengan baris atas. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dua-dua betul, tak ada masalah. Astaghfirullahal azim. Kita nak tambah al-azim pun tak ada masalah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa kata Rasulullah? Ghufira lahu wa in kana farra minaz zahaf. Diampunkan baginya dosanya walaupun dia lari daripada medan perang yang wajib. Maksudnya medan perang yang wajib ni macam mana? Ulama kata kalau tentera Islam bertemu dengan tentera musuh dalam medan jihad, pada waktu sebegini, hukum berjihad bagi sesiapa yang menghadiri pertemuan ini, hukumnya fardu ain. Ketika bertemu, maka ketika ini jihad telah menjadi fardu ain kepada sesiapa yang hadir dalam barisan tentera. Fardu ain. Dan hukum melarikan diri daripada pertemuan seperti ini, saf jihad seperti ini, dosa besar. Dan kata Rasulullah SAW, siapa yang baca 3 kali, siapa yang baca, tak sebut 3 kali, siapa yang baca selepas setiap kali solat, Astaghfirullahal azim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau hayyul qayyum wa atubu ilaih, diampunkan dosanya walaupun lari daripada medan perang yang fardu ain. Dalam sebahagian riwayat disebut Rasulullah SAW beristighfar 3 kali. Maka sebab tu ulama gabungkan amalan ini seperti wirid yang biasa kita baca lepas sembahyang. Wirid yang kita baca lepas sembahyang ni datangnya daripada ulama Madinah. Namanya Al-Imam Al-Qushashi. Imam Qushashi ni ulama besar Madinah. Dia ambil wirid-wirid ulama Madinah, dia susun. Kemudian ulama-ulama Melayu kita yang pergi belajar dekat sana ambil daripada beliau. Jadi amalan budaya umat Melayu. Walhamdulillah. Jadi baca istighfar ini lepas setiap kali sembahyang, digugurkan dosanya, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jangan sekali-kali meninggalkan baca ayat kursi selepas setiap kali solat fardu. Ini hadis Imam An-Nasai. Dan Imam Suyuti meletakkan amalan yang mewajibkan pengamalnya disegerakan masuk ke syurga setelah wafat. Dalam kitabnya Syarhus Sudur. Jadi Imam Suyuti ada kitab Syarhus Sudur. Dia tulis satu amalan yang menyegerakan, mewajibkan orang yang mengamalkannya segera masuk ke syurga. Apakah amalan dia? Membaca ayat kursi selepas setiap kali solat fardu. Jangan tinggal, tuan-tuan. An Abi Umamah, daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi." Siapa yang membaca ayat kursi, sebab ayat kursi ni ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Jadi 3 perkara ni, dia amalan 6 ni, tuan-tuan. Perbanyakkanlah ia. 5. Yang ulama kata 5 perkara dalam Al-Quran perlu baca banyak-banyak. Pertama surah Fatihah, kedua ayat kursi, ketiga qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu binnas. Baca banyak-banyak pun tak ada masalah. 5 perkara ni. Satu, kalau saya pada anak saya pesan jangan tinggal 5 amalan ni selepas solat fardu. Fatihah, ayat kursi, 3 qul. Jangan tinggal. Memang ada semuanya, ada dalil, tuan-tuan. Cuma malam ni tak sempat nak dibentangkan satu persatu. Fatihah saja dapat 1/2 Al-Quran. Pahala Fatihah dapat 1/2 Al-Quran. Qul huwallahu ahad 1/3 Al-Quran. Baik. Kata Rasulullah SAW, "Man qara'a ayatal kursi." Siapa yang membaca ayat kursi, ayat yang paling agung dalam Al-Quran, fi duburi kulli salatin maktubah. Selepas setiap kali selesai mengerjakan solat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Maka tidak ada yang menghalangnya masuk ke syurga melainkan sekiranya dia mati. Kata Imam Suyuti, ini menunjukkan orang yang membaca ayat kursi selepas setiap kali solat akan segera masuk ke syurga. Dalam sebahagian kata para ulama, siapa yang membaca ayat kursi selepas kali solat, maka nyawanya itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala
iaitu dengan penuh kebahagiaan, nikmat. Dan dalam hadis yang lain, siapa sahaja yang membaca surah ayat kursi, ini daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan juga oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, sanadnya hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi salatil maktubah." Siapa yang membaca ayat kursi pada setiap kali selepas solat fardu, kana fi dhimmatillahi azza wa jalla ila salatil ukhra. Maka dia berada dalam perlindungan Allah sampai kepada solat fardu yang lain. Jadi bukan sahaja ayat kursi ni tuan-tuan amalan yang menyegerakan pengamalnya pergi masuk ke syurga, tetapi juga amalan yang memelihara dia daripada satu solat kepada solat-solat yang lain. Ayat kursi. Itu belum cerita lagi fadilat ayat kursi itu sendiri yang penuh dengan kemuliaan. Baik. Kemudian antara amalan yang jangan kita tinggalkan selepas solat adalah amalan bertasbih 100 kali. Saya himpunkan dekat sini ada 4 riwayat, tapi saya baca satu riwayat sajalah pada malam ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat baca subhanallah 33, subhanallah 30, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Itu satu riwayat, tak ada masalah. Hadis sahih juga. Tetapi juga terdapat hadis sahih, cara bacaannya adalah 331. Ni hadis sahih Muslim juga. Faham? 331. 33, 1. Ini juga hadis sahih Muslim. Maka ada cara nak berzikir pas solat ni, ada 4 cara. 25, 25, 25, 25, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu pun ada riwayat. Ada yang riwayatnya 33, 33, 34. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu pun ada riwayat. Ada riwayat yang kita akan baca malam ni 33, 33, 33, 1. Tapi yang biasa kita buat 33, 33, 34, 1. Jadi kita gabungkan banyak hadis, tak ada masalah. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man sabbahallah, barang siapa yang bertasbih kepada Allah fi duburi kulli salatin 33. Siapa yang sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah selepas setiap kali solat fardu, maka 33 kali. Wa hamidallaha 33, dan bertasbih atau bertahmid kepada Allah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbarallaha 33, dan bertakbir kepada Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Fatilka tis'atun wa tis'una, maka itu 99 kali. Tapi boleh tak nak buat 34? Tak ada masalah. Ada hadis pun. Memang kita biasa buat 33, 33, 34. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala tamamal mi'ah. Maksudnya jangan tinggal lepas baca 33, 33, 33 ataupun 33, 33, 34. Wa qala fi tamamil mi'ah, dan mengucap pada kali yang ke-100. Ni jangan tinggal. Lepas tasbih ni jangan tinggal baca ini. Yang kita sebut apa dia? Tahlil kamil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak tambah yuhyi wa yumit pun tak ada masalah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Maka diampunkan segala dosa-dosanya. Ulama kata dosa-dosa di sini ialah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, kerana dosa besar akan terhapus, tidak akan terhapus mereka yang taubat. Ada sebagian ulama kata macam ni. Janji dosa-dosa kecil terhapus. Tafaddulan, iaitu secara kurniaan, kalau Allah nak hapuskan dosa besar pun boleh, tak ada masalah. Sebagian ulama kata macam tu. Tapi kaedah umumnya, bila disebut hapus dosa dengan amalan sunat, itu merujuk kepada dosa-dosa yang kecil. Kerana dosa besar berhajat kepada taubat. Sikit lagi, 5 minit lagi tuan-tuan. Ada beberapa hadis yang kita kongsi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diampunkan dosa-dosanya wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Ya, jadi pertama tadi kita dah tengok qabliyah subuh jangan tinggal. Kemudian ayat kursi selepas setiap solat fardu jangan tinggal. Kemudian zikir 100 jangan tinggal lepas solat.
kerana fadilatnya itu. Istighfar tadi 3 kali, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, jangan tinggal. Kemudian ayat kursi jangan tinggal. Bahkan kalau saya pesan 5 ni jangan tinggal. Fatihah, ayat kursi, 3 kul, jangan tinggal. Ulama kata banyak-banyakkan baca perkara ini sebab 5 ayat Al-Quran, 5 surah, 4 surah 1 ayat ini, ulama kata dalam Al-Quran inilah yang paling banyak anjurannya, tuan-tuan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir 100 lepas sembahyang ini jangan ditinggalkan. Tergesa-gesa macam mana pun jangan ditinggalkan. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan juga ditinggalkan yang disebut sebagai tahlil kamil setiap kali 10 kali lepas solat subuh. Lepas solat subuh. Jangan tinggal. Sebab tu tok guru kita memang ajar. Lepas Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, kita baca lepas solat subuh. Terutamanya baca tahlil kamil 10 kali. Ini juga hadis daripada Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi kata hadis ni hadis hasan gharib sahih. Baik. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallam." Barang siapa yang mengucapkan selepas solat subuh ketika kakinya masih lagi berlipat, maksudnya masih lagi duduk tawarruk atau iftirash. Kita tawarruk, masih lagi duduk tawarruk. Sebab tu tok guru kita memang ajar kita hanya akan berpaling ketika baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabaraka rabbana ta'ala ya dal jalali wal ikram. Masa waktu tu baru kita sebagai imam berpaling ke kanan. Sebelah kanan menghadap ke makmum. Ini pun ada hadis. Kalau mengikut pandangan Imam Ghazali, imam berpusing secara penuh menghadap ke. Tapi kebanyakan ulama kita mazhab Syafi'i mengatakan sunat mengkanankan sebelah kanan, bahagian kanan ni ke makmum. Sebab tu dulu para sahabat ramai yang berebut nak sembahyang sebelah kanan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas sembahyang ketika yang sharif tu Rasulullah berpaling belah kanan. Ramai sahabat nak duduk sebab nak dapatkan pandangan Rasulullah. Kecuali kita sembahyang kat Masjid Nabawi, maka ulama kata si imam tak disunatkan sembahyang berpaling belah kanan. Sebab makam Rasulullah sebelah kiri. Maka siapa yang jadi imam dekat Masjid Nabawi, setelah sembahyang bila baca Allahumma antas salam wa minkas salam, itu dalam mazhab Syafi'i sunat berpaling belah kiri, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan ini dilakukan selepas solat fardu, selepas solat fardu subuh, sebelum kita mengubah tempat sembahyang kita. Ini hadis Tirmizi, Imam Tirmizi kata hasan gharib sahih. Ini pun bahasan panjang lah. Kita kata skor-skornya hadis ni hasan. Qabla an yatakallam, dan sebelum dia bercakap-cakap dengan orang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang biasa kita buat 10 marat, 10 kali. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu 10 hasanat, ditulis baginya 10 kebajikan, wa muhiyat anhu 10 sayyiat, dihapuskan daripadanya 10 kejahatan, wa rufi'a lahu 10 darajat, dan diangkat baginya 10 darjat, wa kana yaumuhu dzalika kullahu fi hizin min kulli makruh, dan hari tersebut dia akan terpelihara daripada setiap perkara yang dibenci, musibah, wa hurisa minasyaitan, dan dipelihara daripada syaitan. Sebab tu kalau siapa yang sering diganggu oleh jin ke dan sebagainya, maka amalkan zikir ini, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, wala yanbaghi li dzambin an yudrikahu fi dzalikal yaum illa syirka billah, dan tidak sepatutnya ada dosa yang mengenainya. Maknanya tak ada amalan yang lebih besar yang boleh menghapuskan amalan tahlil kamil tersebut, 10 kali tersebut, kecuali syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan. Dan saya tutup dengan satu amalan yang lain. Ini dah pukul 8.85. Juga ini juga adalah amalan 100 kali
di waktu pagi, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara amalan yang sangat penting adalah tahlil kamil. Tahlil kamil ni pahalanya sangat banyak. Tahlil kamil ni, kalau tahlil la ilaha illallah. Tahlil kamil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Sebagai riwayat tambah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau nak masuk pasar yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pun amalan dapat sejuta kebaikan. Sejuta pahala digugurkan. Jadi amalan tahlil kamil ni perbanyakkan. Waktu pagi antara waktu yang dituntut. Lepas sembahyang 10 kali, pagi-pagi 100 kali. Dan saya tutup dengan amalan ini, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis daripada Sahih Bukhari. Maka kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Tahlil kamil fi yaumin mi'atan marrah, pada satu hari sebanyak 100 kali. Ini maknanya Rasulullah menganjurkan kita. Menganjurkan kita untuk kita baca 100 kali. Dan sebahagian tarikat tasawuf sufi sangat menekankan amalan ini, tahlil kamil 100 kali tadi. Apa kata Rasulullah? Kanat lahu adla 'ashri riqabin. Sebut 100 kali itu seumpama membebaskan 10 orang hamba amdi. Kalau kita bebaskan satu orang hamba sahaja, seumpama kita bebaskan seluruh tubuh badan kita daripada api neraka. Tapi baca tahlil kamil 100 kali, macam pahalanya membebaskan 10 orang hamba. Seolah-olah 10 kali bebas daripada api neraka. Tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Sahih Bukhari. Wa kutiba lahu mi'atu hasanah, dan dicatat baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan baginya 100 dosa kejahatan. Wa kanat lahu hifzan minasyaitan yaumah dzalika hatta yumsi, dan ia adalah merupakan perlindungan, pemeliharaan baginya daripada syaitan pada hari tersebut. Sebab tu kalau orang yang sering disihir ke, sering diganggu syaitan ke, jin dan sebagainya, amalkan tahlil kamil 100 kali sehari. Akan terpelihara tuan-tuan. Masuk malam buat lagi 100 kali. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu, dan kata Rasulullah, tak ada orang yang melakukan amalan yang lebih afdal daripada apa yang dia lakukan kecuali orang yang melakukan amalan lebih banyak daripadanya. Kalau dia baca 100 kali, ada orang baca 110 kali, lagi afdal yang 110 kali itu. Kalau ada orang baca 1000 kali, lagi afdal yang 1000 kali itu. Kalau ada yang baca 5000 kali, yang afdal 5000 kali ini. Zikrullah adalah amalan yang tidak mempunyai sebarang had, dituntut dalam setiap keadaan. Diberikan amalan ini kepada seluruh manusia, tak kiralah wanita dalam haid, dalam nifas ke, lelaki dalam junub ke, masih lagi boleh mengamalkan amalan-amalan zikrullah, kerana zikrullah amalan yang paling luas dan paling umum dalam Islam, yang akan kekal sampai ke syurga nanti. Kat syurga nanti, semua kat syurga nanti bukan jadi ahli nafsu, bukan. Kita kat syurga nanti semuanya jadi ahli zikir. Dalam hadis sahih juga, dalam tuan-tuan juga boleh download 50 hadis berkenaan dengan zikrullah, kelebihan zikrullah. Nanti kat syurga nanti orang makan minum, Rasulullah kata dah tak ada hingus, tak buang air kecil, tak buang air besar dah. Para sahabat tanya, aina ta'am, kalau macam tu makanan jadi apa? Rasulullah kata sendawa seperti bau misik dan menjadi peluh. Wa yulhamunan tasbih wa tahmid, atau kama qala Rasulullah SAW, kama tulhamunan nafas. Orang ahli syurga nanti diberi ilham untuk bertasbih dan bertahmid macam kamu diberi ilham untuk bernafas. Ahli syurga kita ni, dekat ahli syurga ni bukan dekat dunia ni lawan nafsu. Dekat syurga nanti jadi ahli hawa nafsu. Bukan macam tu. Bila masuk ke syurga, kita akan menjadi hamba Allah yang sempurna. Dan hamba Allah yang sempurna itu hamba yang berzikir pada setiap waktu dan keadaan. Sebab tu ahli syurga nanti semuanya akan sentiasa berzikir seperti bernafas. Jadi siapa yang kat dunia dah memperbanyakkan zikir, sebenarnya dia sedang bersifat dengan sifat penduduk syurga.
Sebab tu amalan tadi kita baca hadis tu, Rasul kata tak ada orang yang lebih baik melainkan orang yang buat lebih banyak. Menunjukkan bahawa amalan zikir ini amalan tanpa had. Maka orang yang menghadkan tak boleh berzikir begini, tak boleh berzikir begitu, itu sendirilah sebenar-benarnya orang yang menyempit-nyempitkan amalan yang paling luas di dalam Islam, iaitu amalan zikrullah. Maka tuan-tuan, sebab itulah ulama kata begini, siapa yang tak ambil berat hal zikir, dekat akhirat nanti pergi dalam keadaan miskin. Saya kata begini kenapa? Kerana muncul di kalangan orang-orang masyarakat sebahagian ini, sikit-sikit bid'ahkan zikir, sikit-sikit bid'ahkan zikir. Orang macam ni tuan-tuan, dia akhirat nanti muflis. Bukan muflis apa? Miskin. Kalau muflis, orang yang banyak mencaci orang lain, orang yang banyak mengumpat fitnah orang lain, orang macam ni ke akhirat muflis. Amalan-amalan dia semua kena bagi kat orang. Tapi orang yang kurang berzikir, dekat mizan ahli-ahli syurga yang masuk ke syurga pun menyesal. Banyak dalam hadis menyebut ahli syurga ketika berada di timbangan, melihat pahala satu subhanallah pun dah rasa menyesal. Ya Allah, zikir ni aku kat dunia dulu boleh buat banyak. Menyesal. Orang yang dah banyak berzikir pun menyesal pergi ke alam akhirat, tak banyak lagi berzikir. Kerana amalan zikir ni mudah, pahalanya besar. Tiba-tiba muncul zaman sekarang ni orang yang anti zikir. Sampai ke mati anti zikir. Orang macam ni ke akhirat miskin. Miskin. Kalau banyak ngumpat orang dalam miskin, muflis lagi. Jadi ada orang yang suka bid'ah-bid'ah, dah tua-tua baru jumpa dalil katanya. Dah sepanjang muda duduk sibuk bid'ahkan orang. Dah tua-tua baru jumpa dalil. Miskin. Maka sebab itulah berpeganglah kita dengan ulama'-ulama' kita, tuan-tuan, yang dah ajar pada kita. Dan mungkin kita hanya akan tahu dalilnya bila kita dah dewasa. Sebab kita bukan macam ulama'. Ulama' muda-muda dah belajar, dah jumpa dah semua. Kita duk sibuk, duk bid'ahkan orang sana sini. Dah tua-tua baru jumpa. Itu alhamdulillah kalau jumpa. Kalau tak jumpa, mati dalam keadaan membid'ahkan perkara yang tidak bid'ah. Mati dalam keadaan miskin. Kerana amalan yang paling luas, paling besar amalan, kita lari. La ilaha illallah sahaja. La ilaha illallah yang kita lupa nak baca hadis ni pada malam ini, lebih berat daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi. La ilaha illallah. Orang yang berzikir la ilaha illallah 100 kali. Ulama anjurkan kita sekurang-kurangnya 300 kali sehari. Bayangkan, tiba-tiba ada orang yang, bid'ah. Rupanya pergi ke akhirat, satu la ilaha illallah lebih berat daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Menangis. Menyesal. Kerana satu pahala la ilaha illallah sahaja dah luar biasa. Kenapa kat dunia aku sibuk bid'ahkan orang sebut la ilaha illallah? Jadi salah faham dalam agama ni boleh membawa kepada kerugian. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jangan tidak hijab kita daripada amalan-amalan yang mempunyai ganjaran yang besar di sisinya. Moga-mogalah insya-Allah kita bertemu lagi pada masa akan datang. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya mohon maaf di atas mengambil masa lebih 8 minit lebih kurang daripada masa 8.55. Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.